Okey, kita tengok tajuk terakhir dalam tingkatan 4, tingkatan 5, iaitu topik tajuk yang ke-10, iaitu keradioaktifan. Kalau kamu tengok, ini ada simbol bagi radioaktif. Pernah jumpa kan simbol sebegini? Okey. Untuk tajuk keradioaktifan, dia bermula daripada kita sepatutnya mengenali struktur atom, iaitu struktur atom, nukleus atom. Kamu dah belajar dalam kimia, banyak disentuh mengenai atom. Okey, sekarang kita tengok atom. Kita akan lihat secara ringkas saja sebab kamu dah belajar di dalam kimia. Itu kalau kamu ingat lagi, dalam kimia ada mula-mula kamu belajar atom. Okey, ahli saintis yang menjumpai dan menemukan atom, okey, ialah Dalton. Jadi model yang diperkenalkan adalah model atom Dalton. Secara ringkasnya, Dalton, kita ambil ringkas ya. Okey, sebab kamu dah belajar dalam kimia, iaitu semua jirim terdiri pada zarah seni yang kita namakan sebagai atom. Atom tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Atom bagi unsur yang sama adalah serupa. Yang ni dah kamu ketahui dalam kimia. Jadi atom ialah zarah yang terkecil dan tidak boleh dibahagikan lagi, yang kita namakan sebagai tadi, saya sebutkan sebagai atom. Teori atom Dalton. Okey, yang kedua adalah model atom Thomson. Sebenarnya ahli saintisnya yang bernama Thomson. Okey, atom, kalau kamu perhatikan daripada lukisan di sini, kamu boleh membayangkan model atom Thomson. Model atom Thomson merupakan sebuah sfera yang bercas positif. Sfera bulat yang bercas positif. Sfera bulat yang bercas positif, kalau kamu perhatikan, saya alihkan ni, bercas positif yang berterabur. Cas positifnya disebarkan secara seragam pada keseluruhan atom. Okey, manakala elektron, okey, kalau kamu perhatikan, ini adalah elektron bertabur secara seragam di dalamnya. Jadi untuk Thomson ini, atomnya, struktur atomnya adalah bulat dan positif, cas positif, dan kalau kamu perhatikan di sini, cas negatif adalah berterabur di dalam atomnya, yang dinamakan sebagai model Panding. Model Panding-Plum kalau bahasa Inggeris, ataupun bahasa Melayu model Padding. Okey. Yang ketiga adalah model atom Rutherford. Model atom Rutherford. Ini adalah nama ahli saintisnya adalah Rutherford. Atom terdiri daripada nukleus. Atom terdiri daripada
nukleus yang sangat kecil dan bercas positif. Bercas positif di tengahnya. Bercas positif. Bercas positif di tengah-tengah atom. Manakala elektron, elektron, ada banyak sini elektron. Elektron negatif beredar mengelilingi nukleus. Ia beredar, maksudnya bergerak mengelilingi nukleus. Jadi tadi kita katakan nukleusnya adalah bercas positif. Jadi pembantu Rutherford, nama dia adalah Geiger dan Madsen nama dia. Menjalankan eksperimen untuk menyokong model atom Rutherford tadi. Di mana satu eksperimen telah dilakukan. Kalau kamu perhatikan di sini, satu alo zarah alfa. Ini adalah sumber zarah alfa. Satu alo zarah alfa. Ini adalah alo zarah alfa. Alo zarah alfa. Daripada bahan radioaktif. Alfa ni kita tahu ini adalah bersifat radioaktif. Daripada bahan radioaktif radium ditembak ke sekeping kertas emas yang nipis. Ini kerajang emas. Ditembak ke dalam kerajang emas. Kerajang emas. Jadi kalau kita tengok kerajang emas ni adalah jirim yang terdiri pada atom. Dan di dalam bekas yang kita vacuumkan. Pergerakan zarah alfa. Zarah alfa tadi, macam mana gerakan dia ditembak kepada kerajang emas. Pergerakan zarah alfa dikesan oleh skrin sulfida. Dan diperhatikan melalui teleskop. Ini. Teleskop pula. Diperhatikan melalui mikroskop. Diperhatikan melalui mikroskop. Mikroskop ini boleh berputar 360 darjah. Daripada pemerhatian yang didapati, 3 kesimpulan yang kita boleh katakan. Ini adalah alo, kita sebut tadi apa dia? Kita menggunakan alo apa? Alo alfa. Ini adalah kerajang emas. Kertas kerajang emas. Kertas kerajang emas ni macam kertas yang nipis. Biasanya kalau kamu nak senang fikir, kamu perhatikan di dalam kotak rokok ada satu kertas. Kalau dululah ada satu kertas yang berwarna emas yang nipis sangat. Yang terdiri daripada, kita boleh katakan terdiri daripada atom. Jadi kalau kita boleh perhatikan dari segi kesan alo ni, bila ditembak kepada kerajaan emas, kita akan dapati, nampak tak di sini, ini satu keadaan yang boleh kamu perhatikan. Satu, alo ni gerakan ni macam mana? Boleh lalu terus saja. Satu lagi, ni pun sama. Perhatikan. Satu lagi keadaan ialah di mana alo ini akan, nampak tak? Ini akan jadi apa? Terpesong. Terpesong macam mana? Terpesong dengan, kalau tidak ini ada satu pesong dengan sudut. Terpesong dengan sudut sini. Dan ada
satu lagi keadaan di mana alur ini memang terpesong macam mana? Pergi, lepas tu terpesong. Okey, bila keadaan ini berlaku? Ada 3 pemerhatian yang boleh kita perhatikan. Okey, boleh ikut Okey, kenapa ini jadi? Kesimpulannya, yang pertama, kalau kita tengok di sini, okey, sebahagian besar, maksudnya banyak, sebahagian besar sini. Okey, sini. Sebahagian besar daripada zarah alfa didapati menembusi kerajaan emas tanpa sebarang pesongan. Okey. Kenapa? Okey. Kerana sebahagian besar atom merupakan ruang kosong di mana nukleus yang kecil berada di tengah-tengah atom. Ini kita ibaratkan apa? Nukleus. Ini kita ibaratkan macam atom. Jadi banyak ruang kosong yang menyebabkan zarah alfa boleh melepasi tanpa dipesongkan. Okey, yang kedua, kalau kita perhatikan sebahagian daripada zarah alfa, ini pemerhatian kedua, sebahagian daripada zarah alfa dipesongkan melalui sudut yang kecil. Okey, kerana zarah alfa menghampiri apa? Zarah alfa menghampiri nukleus. Ini ia menghampiri nukleus mengalami daya tolakan disebabkan zarah alfa dan nukleus kedua-duanya bercas positif. Okey, kalau ini kita katakan nukleus, jadi nukleus ini mestilah bercas positif kerana zarah alfa ni adalah bercas positif. Jadi kita boleh simpulkan bahawa kedua-duanya adalah bercas negatif yang menyebabkan daya tolak. Okey. Yang ketiga, pemerhatian yang ketiga ialah sebahagian kecil zarah alfa dipesongkan dengan sudut yang besar. Ini dipesongkan dengan sudut besar dan dipantulkan semula kerana zarah alfa berlanggar secara tepat. Maksudnya ni zarah alfa yang bercas positif, okey, berlanggar dengan nukleus yang bercas positif. Jadi mestilah dia menolak antara satu sama lain dan mestilah terpantul. Okey. Okey, jadi kita boleh simpulkan bahawa zarah alfa yang berlanggar secara tepat dengan nukleus akan mengalami daya tolakan yang kuat kerana mematuhi prinsip. Kalau kita katakan positif, yang positif memang berlaku daya tolakan. Okey. Boleh ya? Okey. Seterusnya tadi adalah model kita yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Sekarang kita perhatikan sejarah perkembangan atom, iaitu model atom Bohr. Okey, dalam model atom Bohr, okey, merupakan model atom Bohr. Jadi perkataan Bohr ini memang biasa kamu jumpa di dalam kimia. Okey, satu atom mempunyai elektron. Okey, satu atom. Okey, ini atom mempunyai elektron yang stabil. Elektron. Mana elektron? Ini adalah elektron. Okey, sekejap ya. Okey, sekejap. Okey, ini adalah elektron. Elektron yang stabil mengelilingi nukleus. Mana nukleus? Okey, ini adalah nukleus seperti planet-planet mengelilingi matahari. Okey. Setakat ini kita mendengar perkataan elektron, perkataan nukleus, mendengar perkataan
bercas positif. Okey. Untuk model seterusnya, kita ada satu model yang kita sebut sebagai model Chadwick. Okey, ini kamu pun pernah dengar dalam kimia. Sama juga, cuma untuk Chadwick menemukan neutron. Chadwick menemukan neutron merupakan satu zarah neutral yang terdapat dalam nukleus atom bersama-sama dengan proton. Okey, dalam nukleus ada proton. Okey. Boleh Untuk model Chadwick, nukleus di dalamnya terdapat neutron dan proton. Okey, yang lain sama dengan Bohr. Okey, berikut Okey. Kita terus kepada model atom yang kita pakai sehingga hari ini, iaitu kalau kamu boleh tengok di sini, yang ni kita dah sentuh tadi. Okey, jirim daripada zarah yang kecil dia panggil atom. Okey, kita telah sentuh penemuan-penemuan ahli saintis sehinggalah terhasilnya model atom yang kita terima pakai hingga hari ini. Setiap atom mempunyai teras yang kecil dan padat yang dipanggil sebagai nukleus. Teras tu maksudnya di dalam ini. Dalamnya adalah nukleus. Okey, jadi jisim sesuatu atom disumbangkan oleh nukleus. Maknanya yang memberikan jisim kepada atom adalah jisim nukleus, di mana elektron adalah sangat ringan jisimnya. Elektron mengelilingi nukleus di dalam orbitnya. Okey, kalau kamu tengok di sini, elektron mengorbit nukleus. Okey, jadi ini kita sebut sebagai ruangan kosong di dalam atom. Okey, dan nukleus ini nukleus yang terdiri daripada proton dan neutron. Okey, proton dan neutron ini disebut juga sebagai nukleon. Proton bercas positif. Okey, neutron adalah neutral, tidak bercas, dan jisimnya hampir lebih kurang sama dengan jisim proton. Okey, atom adalah neutral kerana ia mengandungi bilangan elektron bercas negatif yang sama dengan proton. Oleh itu, cas bersihnya adalah sifar. Okey.